Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 12.1.3 membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Data yang ditunjukkan dalam jadual juga dapat dipaparkan dalam pelbagai bentuk grafik supaya mudah dibaca dan difahami. Kesesuaian suatu perwakilan data bergantung kepada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan maklumat yang diperlukan. Data boleh diwakili dalam bentuk carta palang. Ini adalah bentuk carta palang. Kemudian, carta pie. Seterusnya, graf garis. Plot titik. Dan yang terakhir, plot batang dan daun. Jadi, ada 5 cara kita boleh wakilkan data. Baik, yang pertama kita nak lihat carta palang. Ini adalah contoh bagaimana data diwakilkan dalam bentuk carta palang. Carta palang ialah perwakilan data yang menggunakan palang berbentuk segi empat tepat untuk mewakili data. Carta palang sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Carta palang ini kita wakilkan dalam bentuk segi empat tepat. Kita boleh buat dalam bentuk menegak ataupun melintang. Ini juga carta palang. Carta palang berpasangan ataupun carta palang berganda. Carta palang sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Awak kena ingat ni. Contoh, jadual menunjukkan bilangan buku yang dijual oleh sebuah kedai dalam tempoh 3 bulan. Bina satu carta palang untuk mewakili data tersebut. Data ini menunjukkan bilangan buku yang dijual dalam tempoh 3 bulan. Bulan Jun, bilangan buku yang dijual adalah sebanyak 20 buah. Bulan Julai, 30 buah. Bulan Ogos, 10 buah. Jadi kita akan bina satu carta palang untuk mewakili data ini. Macam mana kita nak buat? Baik, langkah-langkah untuk membina carta palang. Langkah pertama, lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang pada kertas grade. Untuk membina carta palang, kita perlu buat atas kertas grade, iaitu kertas petak. Jadi mula-mula kita akan lukis paksi dia. Paksi mengufuk dan juga paksi mencancang. Kena guna pembaris. Langkah kedua, pilih satu paksi untuk dijadikan sebagai bulan dan paksi yang satu lagi untuk dijadikan sebagai bilangan buku. Katakan paksi mengufuk ini kita jadikan dia sebagai bulan, manakala paksi mencancang ini kita jadikan dia sebagai bilangan buku. Langkah ketiga, tandakan skala yang sesuai bagi paksi yang ada nombor dahulu. Kita nak tandakan skala bagi paksi yang ada nombor dulu. Paksi yang ada nombor adalah bilangan buku kan. Jadi paksi ini kita akan tanda dahulu dengan skala yang sesuai. Macam mana kita nak tandakan? Untuk yang ini, paksi ini kita mesti jadikan dia sebagai kosong. Kita mesti bermula dengan kosong. Katakan petak pertama ni kita nak jadikan dia sebagai 10. Petak kedua ni kita jadikan dia sebagai 20. Petak ketiga ini kita jadikan sebagai 30. Awak tengok data awak ni. Mesti dia sepadan. Skala ni mesti seragam. Maksudnya, kalau satu kotak awak jadikan dia sebagai 10, kotak kedua pun mesti awak tambah 10. Bermaksud dia jadi 20. Kita tak boleh langkau. Langkau tu maksudnya kotak pertama 10, kotak kedua 30, kotak ketiga 40. Itu salah. Dia tak seragam. Skala dia mesti seragam. Langkah keempat, lukis palang yang sepadan dengan kekerapan data. Palang tu berbentuk segi empat tepat kan? Untuk bulan Jun, bilangan bukunya 20. Jadi, kita lukislah suatu palang berbentuk segi empat tepat
yang bernilai 20. Kemudian kita labelkan sebagai bulan Jun. Okey, kemudian untuk bulan Julai, kita lukis palang berbentuk segi 4 tepat bernilai 30 dan kita labelkan dia sebagai Julai. Dan untuk bulan Ogos, dia bernilai 10. Okey, kita labelkan sebagai bulan Ogos. Langkah kelima, tuliskan tajuk carta palang itu. Okey, apakah tajuk carta palang ini? Okey, tajuknya adalah jualan buku. Baik. Ataupun selain daripada bentuk ini, carta palang itu kita lukis secara menegak, kita juga boleh lukis carta palang ini secara mendatar ataupun mengufuk. Okey. Seperti biasa, langkah pertama kita akan lukis dahulu paksi dia. Paksi mengufuk dan juga paksi mencancang. Tadi yang dekat sini, paksi mencancang kita jadikan dia sebagai bilangan buku. Paksi mengufuk kita jadikan dia sebagai bulan. Okey, katakan sekarang ni, yang ini paksi mencancang kita tukar. Kita jadikan dia sebagai bulan. Paksi mengufuk kita jadikan dia sebagai bilangan buku. Okey, sekarang kita tandakan skala untuk paksi yang ada nombor dahulu, iaitu bilangan buku kan. Okey. Yang ini yang mula-mula ni sentiasa jadikan dia sebagai kosong. Kemudian ini 10, 20, 30. Ingat skala mesti seragam. Kemudian macam mana kita nak lukis kotak-kotak ni? Okey. Macam ni cara dia. Kita lukis segi 4 tepat. Untuk bulan Jun nilai dia 20 kan. Jadi kita lukislah satu segi 4 tepat yang bernilai 20. Kita labelkan dia sebagai Jun. Untuk bulan Julai, kita lukis dekat atas dia. Bernilai 30. Okey, manakala untuk bulan Ogos, kita lukis dekat atas dia. Okey. Jadi, kemudian last sekali kita tulislah tajuk dia, jualan buku. Maka ada dua cara macam mana kita nak bina carta palang. Menegak boleh, mendatar pun boleh, tak kisah. Terpulang pada awak. Okey. Tapi yang penting adalah lebar setiap palang mesti seragam. Lebar ni mesti seragam. Kalau palang pertama ni lebarnya satu kotak, palang berikutnya pun mesti lebar dia satu kotak. Tak boleh palang pertama lebar dia satu kotak, palang kedua lebar dia dua kotak. Salah. Dia mesti seragam. Begitu juga skala. Skala ni pun mesti seragam. Okey. Carta palang ini sesuai digunakan untuk membandingkan bilangan buku yang dijual dalam tempoh 3 bulan. Untuk membandingkan, untuk kita membuat perbandingan, kita boleh gunakan carta palang untuk mewakili data tersebut. Okey, contoh berikutnya. Jadual berikut menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan murid dalam kuis sains dan matematik. Bina satu carta palang untuk mewakili dua set data tersebut. Kita ada murid dan kita ada markah. Markah dia ada dua. Satu markah kuis sains, satu lagi markah kuis matematik. Jadi macam mana kita nak bina carta palang bagi mewakili data ini? Okey. Seperti biasa, kita mesti lukis atas kertas grid. Langkah pertama, kita akan lukis paksi dia dahulu. Katakan paksi mengufuk ini kita akan jadikan dia sebagai murid, manakala paksi mencancang ini kita akan jadikan dia sebagai markah. Okey, kemudian kita akan labelkan paksi yang ada nombor dahulu, iaitu paksi markah ini. Okey, sentiasa jadikan yang pertama ni mesti kosong. Dia mesti jadi kosong. Kemudian yang kedua ni, katakan kita nak mula pada kotak kedua. Kotak kedua kita nak mulakan nilai dia 10. Kotak ini pun kita mesti guna kotak yang kedua, iaitu nilai dia 20. Yang ini pun mesti guna kotak yang kedua, nilai dia 30. Dia mesti seragam. Okey, sekarang skala dah selesai. Kemudian barulah kita nak bina palang dia. Okey, untuk murid pertama iaitu Aifan ni, macam mana kita nak bina palang untuk kuis sains? Kuis sains nilai dia 30. Okey, kita binalah macam ni, 30. Kemudian dia ada dua markah. Satu markah kuis sains, satu markah kuis matematik. Kalau ada dua markah, kita mesti bina dekat sebelah dia. Okey, kuis matematik tu nilai dia 45 markah. Okey, macam mana kita nak bezakan antara
palang bagi kuis sains dengan palang bagi kuis matematik, caranya adalah kita boleh lorekkan salah satu palang. Kemudian kita buat petunjuk. Untuk palang yang berlorek adalah bagi markah kuis sains, manakala palang yang tidak berlorek adalah markah bagi kuis matematik. Okey. Kemudian Haris. Okey, Haris, kuis sains markah dia 35. Okey, kita lorekkan, kita binalah palang tinggi dia 35. Manakala untuk kuis matematik, markah dia 40. Okey, 40. Kuis matematik kita jangan lorekkan. Okey, untuk Nora, kuis sains 45. Kita lorekkan. Kuis matematik 40. Kita jangan lorekkan. Dan yang terakhir, Raju. Kuis sains 50. Kita lorekkan. Kuis matematik 35. Kita jangan lorekkan. Kemudian last kali kita tulislah tajuk dia, iaitu markah kuis sains dan matematik. Okay, inilah carta palang. Okay, tip Bestari. Carta palang berpasangan sesuai digunakan untuk membandingkan dua set data. Kalau ada dua set data, kita bina carta palang berpasangan. Misalnya, prestasi murid dalam dua ujian. Harga hotel pada hari biasa dan musim cuti sekolah. Jadi, oleh kerana ada dua data, jadi kita akan bina carta palang berpasangan. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 162. Sekian, terima kasih.